sediakan air sabun, cara hancurkannya dengan sabun ataupun kita boleh guna apa tu body shampoo, sabun cair lah boleh guna. Jadi sabun tu jenis yang halal lah. Jangan guna sabun basuh tu. Jadi banyak sangat daki dia, karat dia guna sabun tok. Jangan guna sabun yang untuk yang apa kata yang semuanya kata boleh guna dia secepat mungkin dan boleh guna dia dengan cara yang halal. Dan kedua dia kata sabun tu tadi. Kemudian ketiga dia kata air tentu kaku baru tadi dihancurkan dan yang dihancurkan di dalam air, dalam baldi air itu dijirus untuk mayat. Kemudian sediakan air mawar, air gula ataupun sini air daun bidara. Sunat kalau kita guna air daun bidara. Sebab zaman Rasulullah lah kita guna. Kita dah tahu. Kita dapat sunat dan satu lagi kita dapat sunnah. Sebab kita mengamalkan apa yang Rasulullah buat. Rasulullah di zaman dia menggunakan air daun bidara. Dia kan air perempuan, air mawar, air gula dan sebagainya untuk dijiruskan kepada juga lah ke kaki. Lagi pakai kemudian kalau tempat tu agak berbau, agak menyentuh. Kemudian langkah seterusnya, yang buat kain kapal tu di kalangan orang yang nak memandikan juga. Andanya kita 4 orang yang habis campur dengan ahli keluarga 6 atau 7. Jadi 7 orang. 2 orang. 2 orang yang tukang mandi dari 4 orang yang awal tukang mandi, tukang pun dan lain-lain. 2 orangnya siapkan kain kapal. Supaya masa itu akan jadi lebih singkat. 2 orang siapkan kain kapal, siapkan peralatan itu, dan 2 orang lagi uruskan tentang mayat. Mayat itu angkat mayat ke tempat mandi, uruskan itu, dan terus bawa ke tempat mandi. Dan 2 orang ini terus bersama dengan ahli keluarga angkat mayat, bawa ke tempat mandi. Terus saja dia dah potong kain yang dipotong itu bawa mayat untuk anak-anak ke dalam perkuburan. Jadi sekarang ni saya tak tahu dia kalau tak tahu bagaimana nak menjelaskan ini. Kalau kata tuan yang menetapkan ini, tuan ingin tanggung dan tidak tentang perkara ini. Kalau tuan ingin tanggung, apa? Saya akan kapalkan mayat ini bersama-sama barang dan keluarga. Kalau tuan tak nak tanggung dunia dan akhirat, diharap tuan ambil balik. Lalu dia membincang dia, tanya dia. Mana dia sendiri pun
Angkat dan bersihkan semua perkara yang menghalang sampai air. Dia bekerja sebagai pengecat rumah, mesti dia ada cat dekat badan dia. Tiba-tiba jatuh tangga mati, jatuh tangga sampai jatuh, jatuh mati, cat penuh dekat badan. Kena bersihkan dulu, sebab cat salah satu bahan yang menghalang sampainya air ke tubuh badan. Kita kerja dia sehari-hari, kalau tak hujan pergi menuai kita, mesti dia kerja kita. Dah mati kita minum susu kita. Mesti ada kita. Kena bersihkan badan dulu. Cari mati di hospital, dia ada kurang-kurangnya apa tu? Plaster dia. Kadang-kadang kita tidak perhatikan sangat. Kita bagi kita nak cari mandi semua, kita kena selidik kita. Cek betul. Sebab yang mandi di hospital ni balik nanti dia ada selidik sana. Sebab dia jaga air, jaga masuk. Dia selidik dulu. Dia plaster dulu, plaster hitam. Bila dibuang nanti, ada tangga. Jadi senanglah kita ni tangga dengan minyak masak aja. Ambil minyak masak tu lah. Kalau tak boleh tangga sabun lah. Kalau guna sabun cakap apa tu tangga, insyaAllah. Okey. Apa lagi? Tutup mayat dengan selai kain sarung tipis yang boleh menyerat air. Kadang-kadang tu kain boleh diambil daripada kain. Banyak kain kapal tu, ambil selai. Dan kita bagi orang lelaki ke bagi kain yang boleh membentuk aurat dia, tak nampak aurat dia, di kain sarung. Kain sarung kan tekak tu yang sudah dipotong, panjangkan. Kain tu boleh buat begini. Kalau ada pertanyaan, tanya dulu. Kalau ada menggunakan ini. Okey, menggunakan siraman. Terus menggunakan siraman. Mula-mula kita semua sudah tutup dengan kain. Kita terus mulakan daripada kepala. Kita sekarang ni kadang-kadang tu kita nak menghadapi mayat ni macam-macam keadaan sekarang. Dia mengamal macam-macam dalam masa hidup dia. Sebab tu kita nak pergi ziarah mayat, nak tengok mayat, janganlah tu pergi tengok muka kepala dia. Pergi tengok kaki dulu, buka daripada kaki dulu. Macam itulah juga. Tapi dalam masalah kita memandikan, bagi pemandi semua, kita jelas daripada kepala dulu. Ambil air kita, gunakan sekarang ni wayar kita. Itu tadi saya tak cakap, ganti kayu. Ganti pada kayu itu, anda kita dapatkan air mutlak sepenuhnya. Wayar kita tu disambung pada air, terus datang. Itu lagi cepat. Maknanya siram dengan janganlah baju pula macam masuk kereta. Siram lembutkan air, siram tangan. Patutlah baru menggunakan air sabun. Air sabun yang kedua mandi bukan sabun kecil tadi. Sabun zaitun, kormen, jus, gulai itu. Sabun tu juga ada kain sarung tangan tadi. Kan boleh kita yang lain juga letak sabun. Sabun digosok. Turu saja. Mari ke kepala balik. Pergi sebelah kanan. Kanan dulu. Tunak kanan dulu. Okey. Sebelah kiri pula. Sampai kaki dia.
balik dengan air. Bila balik dengan air, sebab apa kita tak menguang dulu? Menguang ataupun cebok dulu. Kita takut sebab selepas kita balik mengiring ke kanan, mengiring ke kiri, tak najak keluar lagi. Balik langkah yang terbaik kita menguang di akhir pengajian kita. Itu langkah terbaik. Setengah orang boleh, bukan tak boleh, boleh. Boleh kita lakukan muat dulu. Muat nanti dia dulu. Tak. Apa tak habis kita muat nanti dia dulu. Boleh. Tapi langkah terbaik kita buang setelah kita mandi semua, Allah last kali kita lakukan muat. Di sini niat ada aku mandikan kat tanah ni kerana Allah Taala. Dia kanan tengah dulu kanan atau kiri. Habis. Lepas dia balik. Ai sabun tadi. Lepas tu 2-3 orang lagi kat sini, tarik mengiringkan mayat sebelah kanan dulu. Lepas tu dia tukang mandi tu pergi sebelah kanan dia lah. Gosok kat sabun dulu. Belakang kepala, gosok rambut kanan, semua bawah tiak dia. Bukan. Angkat bawah tiak. Ada lagi kesan plaster ataupun getah ataupun benda yang menghalang dapat air. Buang dia dulu. Ada lagi nanti terasi. Nanti terasi tu. Tapi tak ada. Okey, bila mengiring ke kanan, biarkan tiga juga. Letak balik, letak sabun semua tu, tiga tempat balik dia balik, siram selesai, siram diri dia, siram tempat dan letak dia balik tu, letak balik. Janganlah pula memandikan mayat. Ini yang berlaku dia orang kita sendiri. Boleh nak mandi mayat. Seorang tukang mandi, seorang tukang pegang. Ini sama sampai nak mengiring ke mayat. Menyesal mayat tau. Dia pegang tangan satu, tak ini. Macam sudah lembu. Sudah lembu pun ada buat orang. Jangan dalam proses memandikan mayat, jangan berlaku perkara-perkara yang menyesalkan mayat. Hatta gosok pun berladahan. Bukan bulu macam bukai je. Anda yang luntur ataupun jatuh kepingan kulit ke rambut-rambut ke, itu dibasuh, diambil, diletak ke atas, kain kakak. Dah, bawa bersama. Basuh. Selesai letak. Kemudian letak dia balik, kirim sebelah kiri pula. Mari basuh sebelah kiri. Bagi air sabun, bagi sabun semua, tengok balik sebelah kiri. Okey. Tiga balik, tiga tempatnya letak balik dulu. Lepas tu letak balik dia. Letak balik. Lepas tu tiga. Barulah melakukan membuang ataupun cebok. Istinja pada mayat tu. Buka kaki dia sikit. Cebok. Seorang yang nak cebok tu, yang lain tu bukan air, letak air sabun tu. Cebok. Tunjuk apa-apa yang mandi tu. Ada lagi. Okey. Lagi. Dua kali. Tengok ada lagi. Buat lagi. Tengok ada lagi. 30. 3 kali ada lagi. 30. Dudukkan mayat tu sedikit. Yang menghidangkan 2-3 orang. Angkat sekadar 45 darjah dari duduk. Darjah. Tekankan sedikit perut mayat tu. Tekan sedikit perut mayat tu. Tekan pelan-pelan.
Ada lagi dan keluar lagi. Keluar lagi. Begitulah. Wah, beberapa kali letak balik, tengok. Batu. Angkat lagi sekali. Tengok lagi. Ada lagi. Batu tiga balik, letak dulu. Angkat lagi. Janganlah bagi apa-apa kamu nyanyi. Mana apa kamu ilmu ini. Ya. Macam tu. Angkat lagi. Janganlah kau macam sampai bunyi macam ayam. Ya. Dekat macam di kampung je, kampung buat turun. Nanti yang ada lagi itu, buat dua kali, angkat dua, katalah kita semua tu. Tengok lagi sekali, tengok kalau adalah kalau dah tak ada semua, yakin semua, asing semua. Mandi ni, cara kalau mandi dia kena ada. Pertama sekali dia kena ada berani. Ada bubul letak. Misalkan bubul letak. Nombor satu kena ada berani. Pemandi dia kena ada berani. Tak. Sebab apa? Kita akan suami isteri lah. Suami isteri tak ada nyamuk yang dia beraninya. Ya. Masalah nyamuk dia nak bercium nak bersedar. Ada mati dah program. Pak, jelas. Ini cerita yang berlaku nyata. Tapi saya tempat cerita masa. Okey. Seterusnya. Nombor dua, tetap ada berani. Dia kena ada jujur. Jujur di mandi-mandi kena jujur lah. Dan juga dia kena ada amanah. Dia ada amanah. Dia jangan cerita, jangan buka air si mandi. Mentah-mentah mandi tadi ada batu kat sana, ada bearing. Dia cerita, yang ni banyak ada bearing. Bukan setakat motosikal ada, motosikal lagi. Tiga pakai bearing. Itu. Kemari rahsia aman. Okeylah. Itu. Andai dia tengok yang terakhir itu pun ada lagi. Tak berhenti. Kebanyakan yang berlaku ni pada mayat yang HIV lah. HIV yang kritikal tapi dia mati. Dia cepat mati. Bila dia dah sampai dia mati dia mati tu. Jadi orang kata dia bukan setakat lendir darah dia keluar ke kulit saja. Dia najis dia tambah putih dan tambah proses cebok dia keluar dia. Dia sentiasa keluar macam air. Tapi air memang air keluar. Air bercampur darah, bercampur nanah, bercampur najis betul. Nampak? Namun masuk. Jadi apabila masing-masing dah agak penuh agak penuh nak angkat sekali ya. Satu lagi sekali bersihkan kurasah tubuh dia. Kurasah tubuh dia ni maknanya bersih dia halap dia. Halap dia bersih betul dengan air. Lepas tu ambil kapas. Patuhkan kapas bagi HIV. Ni. Jika berani pun menggunakan klorok. Selain daripada mandi air pula bagi HIV, jika menggunakan klorok. Kapas tu celup air klorok. Masukkan dalam tubuh dia. Tutup tubuh dia dengan kapas daripada nanti keluar. Ataupun lendir, ataupun nanah keluar. Menutup. Itu last kita dia kan. Kalau macam ketiga habis dah orang mandi. Kita dah tutup. Tutup, kemudian basuh.
siram semua tempat-tempat mandi tadi, siram. Tahu tak? Kita sama ada kita nak ambil air sembahyang dulu atau kita nak siram air sembilan, air abu baru, air bendana dan air bidara ataupun inai ataupun mama. Satu bandi air daun tadi, satu bandi air bendana, satu bandi air abu baru. Siram. Kita orang mandi ni siram 3 kali jadi 9. Lepas air banyak lagi pun boleh panggil di kalangan keluarga dia, nak ahli dia. Mana anak dia nak tolong? Anak-anak dia nak tolong? Okey. Baik. Tolong. 3. Ambilkan air. Lepas tu terus ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang mana? Seperti kita ambil air sembahyang juga. Ambil sembahyang biar betul-betul rata, biar betul-betul kita jaga dalam air sembahyang. Sebab apa? Sebab tak sah ataupun tidak tak lengkap atau tak cukup dalam kita ambil air sembahyang, maka seluruh ibadat kita yang lain terbatal. Apalagi di sana orang musim haji, dia tak sah dalam bab wudu dia, tapi dia akan terbawa-bawa dan akan menanggung hukum haji dia sehingga dia balik ke sini. Bawa ihram balik ke tanah Malaysia dia. Betul lah. Walaupun nampak ambil wudu saja, tapi kena jaga lah. Jangan buat main cincin ambil wudu. Kalau kata basuh muka, yang wajib kata muka, kita basuhlah muka. Kata basuh kepala tu, basuhlah kepala betul-betul. Jangan basuh kepala tu, basuhkan muka. Ya. Banyak kita tengok basuh muka dah. Tapi pak, sampai bahagian basuh kepala, dia masih juga. Sedang gandai di kawasan muka. Mana bahagian basuh kepala kan? Itu banyak lagi cerita. Ya. Ambil contohlah. Ambil jugalah lepas pada wudu nanti selesai. Terus kita gunalah putih kapas tadi untuk boleh atau kita buat daripada gulungan kain. Ya, gulung kain. Gulung kain itu bolehlah tubi dia, boleh telinga dia, kanan dan kiri, hidung dia, lubang hidung kanan dan kiri, dan telinga kanan dan kiri juga sudah dari kaki dan tangan. Boleh? Okey. Okey, lepas tu ambil wudu. Ini tadi ketiga. Masa membuang tadi, mula-mula nak buang masa tebuk tu, di situ niat. Nawaitul istinja tu. Tadi aku beristinja ke atas mayat ni, kena ada niat tu. Bagi orang yang nak istinja tu, itu niat, jatuh je niat. Dan begitu juga ambil wudu, niat ambil wudu ke atas mayat ni. Selesai semua, kemudian kain yang lain, layak kain lain bawa kepada mayat tu, letak atas kain mandian tu, buang kain mandian tu, tak kain baru. Nak guna sama yang baru tak apa, nak guna kain tu, lap itu. Jangan lap macam kita orang hidup. Mahu tu. Tak. Orang kata tempat-tempat macam tu. Hilang air. Lepas tu lah barulah
kita perlu angkat mayat ni untuk bawa ke kain kafan untuk dikafankan. Ya. Bawa ke kain kafan. Bagi yang berbuat kain kafan dia tadi lepas daripada buat baju, dia kena buat cawan. Nah, dia ingatkan buat cawan. Buat cawan tutup lagi. Okey, lepas tu kemudian kapan dah mayat tu, kapan mayat yang berada di atas kapan tu diletak kapas. Letak kapas tak potong tu tak apa. Buka dia punya sarung tu, bagi panjang-panjang. Yang pentingnya tebalkan sikit pada kemaluan dan simpan sikit untuk disumbat pada telinga, hidung dan satu layan yang kita potong untuk kita tutup pada muka dah sekali. Kemudian baru buat kakak. Kalau tadi, kalau orang yang hidup, kita diikat oleh iblis 3 ikatan. Kalau dia tak bangun untuk diam lain, tak terombak atau tak jamu ikatan dia. Dengar ke tak tadi? Bagus. Kita ada 3 ikatan. Tapi bagi mayat dia ada 5 ikatan. Bagi orang dewasa lah. Bagi kanak-kanak mengadai 3. Ya. Ikat dia. Ikat dengan 5 ikatan. 1 di penjuru di kepala, atas kepala, 1 di atas dada, 1 di pinggang, 1 di lutut, last sekali di ujung kaki. Dan ikat kaki, ujung kaki. Sebab ada dalam guru saya buat sebelum ni, dia ikat di kaki. Jadi kaki nampak ujung kaki, ujung kaki. Sebab itulah kain kafan dipotong sekaki lebih daripada kaki lebih daripada atas kepala. Barulah cukup kita ikat kaki. Okey, jelas. Jelas masa dah cukup Dan kapan-kapan selesai kapan? Ikatan mesti letak sebelah. Tak sebelah. Ada kan tak? Ikatan mesti ikat sebelah kiri. Sebelah kiri mayat. Sebab apa? Sebab masalah kubur nanti kita mengirimkan mendadak indah. Sebelah kiri lambung kiri ni duduk atas, senang buka. Nak buka balik lagi tu. Bukan buka cabut habis dah, buka ikatan dia. Yang buka sebenarnya muka dia. Dalam buku buka muka. Okey. Dalam mana-mana sama. Tapi sikit lagi sudah semua tu barulah panggil. Marilah kita membayangkan ke atas mayat. Kalau perempuan tu buat, kalau laki-laki. Tapi kita nak tahu mayat tu perempuan atau laki-laki. Tunggu imam umum lah. Banyak imam umum. Tapi dia itu banyak. Dia duduk belakang, tak nampak. Soalnya ikut imam aja lah. Tapi sunat kalau kita ikut tadi mayat perempuan diletakkan kepala sebelah kanan. Ya. Andaikan itu kepala. Mayat perempuan kepala sebelah sini. Ini kiblat. Mayat lelaki kepala sebelah kiri. Mayat perempuan imam dia duduk di pinggang atau botol.
pinggang atau buntut. Mayat lelaki 5 meter di bahu ataupun sedikit dengan kepala. Jelas? Ini ambil cuti tu. Tu kita tengok situ. Lain banyak sebab dia lagi. Lain ada atas ni. Nanti kita akan menjelaskan tahu tentang apa dia. Cuma dari apa dia. Lepas tu bayang. Semayang lah, semayang yang paling mudah sekali. Maknanya orang yang tak semayang ni rugi. Sebab semayang yang hanya takbir dan doa. Ikutlah takbir dia lah. Tak takbir diiringi dengan doa-doa. Takbir pertama Al-Fatihah. Takbir yang kedua selawat. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat dunia. Tak nak baca apa-apa lah. Tapi sekurang-kurangnya dah tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey, bukan semua. Tunggu. Apa lagi semayang? Okey. Sudah semayang tu. Kemudian adalah sedikit elan daripada keluarga atau ketua keluarga. Dia kata, setelah selesai, terima kasih semua pada yang hadir untuk membayarkan jenazah ayah saya atau keluarga saya. Dan terima kasih juga kepada pihak masjid yang sudi memberi adalah ada dan saya ada juga pada sumbangan-sumbangan dan ada ayah saya ni hutang. Lunak dia elan itu. Ada hutang yang tuan-tuan bolehlah menuntut dengan saya. Kalau nak maafkan pun itu lagi baik. Dan kalau memaafkannya ataupun menghalalkannya itu lagi baik bagi tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa melakukan doa kepada roh kepada saya ini berada dalam keselamatan Allah. Itu fikirlah. Itu sunat dia buat dalam itu. Kemudian bawalah usullah ke kubur. Usul ke kubur. Dua andanya kubur itu dekat. Dan kalau anda di kubur itu jauh, kalau sekarang itu gunakan jenazah. Kalau di hospital tu, kalau package dia, sekurang-kurangnya kena adalah paling mengatur. Dalam keputusan. Itu sedikit dah tu. Tapi kalau nak bawa jauh lagi, nak bawa dah habis dah 1,000-2,000. Okey. Kita bawa ke kubur. Last kali ke kubur. Sampai kita tengok doa nama dia tadi. Kita sampai ke kubur, bumi di kubur dan kemudian tu serah kepada orang yang lebih afdal di kalangan imam ke orang yang tahu seluk-beluk tentang pengurusan ke kubur tu. Dia yang masuk. Janganlah tahu dari mana untuk masuk kubur. Sebab ada orang yang kubur tu doa tu. Doa kesejahteraan mayat ni masuk kubur ni. Ya Allah, jadikanlah liang kubur ini sebesar-besar taman untuk si mati ini. Sekurang-kurangnya doa macam tu. Bukan masuk ni Allah berat tu. Tak gitu. Mana lagi titik yang saya buat. Dan saya slide ada berita yang berlaku di zaman Zara. Dan sedangkan sunat muka dan kenyakan tanah pada mayat sunat. Tetapi datang satu dating ni, dia dating. Ustaz, boleh tak jangan buka lah muka
dia tahu dah. Dia dah belajar. Dia dah belajar. Saya dah belok ni. Jadi kita dah masuk kubur tu. Masa bumi jenazah tu, janganlah duduk langkah kemari-kemari. Mana kuburan ikut kawasan setempat. Kalau kawasan kubur pasir, kalau kawasan kuburan pasir, mesti gunakan lihat lahannya kat tengah-tengah. Dah, jangan buat kat tepi juga, dia akan runtuh. Orang gali kubur pun Nabi dia. Dia ikut kawasan setempat. Tengok keadaan tanah setempat. Dan masa gali bumi lah, buatlah ada terkil bagi orang yang menghalang batu terkil tu. Lagi lah, kalau ada nas kat mana. Tapi sebab banyak saya akan bagi ini. Lakinu mautaku dan baca kaidah sendiri. Terkillah ke atas mayat di kalangan kami. InsyaAllah. Wallah. Ini ada satu soalan. Tadi dia kata saya ada cakap jenazah tidak boleh disakiti. Tapi mengapa harus menggunakan klorok untuk jenazah HIV? Terutama dalam situasi menyumbang ke atas yang berhubungan dengan klorok. Sebab klorok kan panas. Okey. Saya kata dalam penyakit lima, betul saya kata. Tapi mengapa menggunakan klorok? Klorok adalah satu bahan yang sudah diikhlaskan. Sebab tidak ada bahan lain sebelum ni yang nak digunakan pakai untuk penyakit yang macam ni. Hatta kita guna klorok pun bukannya untuk mematikan kuman tu. Bukan mengawal itu untuk menyakitkan dia. Dia banyak atas kawannya. Mungkin yang penanya ni apa? Dah biasa guna klorok panas. Tapi terus memang kan syarat dia itu campur. Syarat yang ditutup dalam agama kita, dalam syariat kita, campur dengan syarat yang digunakan bagi pihak hospital dan pengkaji-pengkaji penyakit ini. Yang berpenyakit saja yang kita guna klorok, bukan suruh mandi orang biasa ni. Sebab orang yang ada HIV, ada penyakit-penyakit yang ada orang penyakit lah. Jadi kita tutup dia dengan kita buat ikut syarat dia guna klorok. Okey. Allah Allah. Kita terkait pada semua tu. Baliklah. Terkait tu sebenarnya berguna untuk kita beri pengajaran pada si hidup ni. Itu kita dan lebih kurangnya. Orang yang duduk atas untuk kubur pada hari itu dengar. Janganlah bolak jawapan pada terkait itu. Tunggu baca Quran saja. Sedangkan dia sendiri pun tahu. Dia sendiri nama tak apa. Dia kata mau benar. Tapi dia tahu. Ya betul.
Yang tayang saja. Dia mandi jenazah yang mayat tu dia punya sakit hati pada mayat sebelum orang mati. Boleh, sebab dia dah tanya, dia sakit hati, dia bermusuh. Mungkin sakit hati dia tu mayat ni sebelum ni masa dia hidup sakit hati semua, mungkin daripada silap cakap dia, mungkin daripada kelakuan dia. Dia bukan musuh sebenarnya. Dia tak boleh mandinya, musuh dia. Dan orang yang membunuh dia. Sebab matian dia tu, dia ni yang bunuh. Dia tak boleh mandi. Banyak lagi. Kita dalam surah saya ni, apa saya tadi, kena bagi masa saya sekali. Mayat anak buku, mayat banyak lagi semua. Tak boleh menangkap. Kalau lagi kena tanya ustaz yang sedang beraya daripada kami. Bagaimana nak menguruskan jenazah yang tak sempurna? Contohnya mati, kemalangan dan lemas dan sebagainya. Mayat yang separuh hancur, badan bekerja. Okey. Tadi kita dah mayat hancur dan mayat angus betul kan? Itu kita tes dengan air itu apabila dia terkopek terjatuh tak boleh. Terus tayamum saja. Yang mana yang separuh ni baru saya nanti panjang. Satu masa dulu saya mandi satu mayat yang diiris kereta api ya. Kereta api diri dia, tangan dia hancur, kepala dia hancur, mulut dia hancur. Cuma dia ada bahagian kaki, dia ada bahagian kaki dan bahagian kepala yang terbanting. Okey. Bahagian apa kecil dia memang ada jelas. Tapi benda tu maknanya beratus banyak menampakkan badan seseorang ada. Jadi kena mandi juga. Yang depan hancur, maknanya dia tulang dia setelah dijahit dia maknanya boleh melengkapi satu orang manusia. Maknanya dia dimandikan juga. Tempat yang tak hancur, bayangkan bila tangan dia dah hancur, tak melupai tangan lagi. Kita ambil anak-anak seketul sekali. Bayangkan gantikan atas. Maknanya kebetulan daging dia tu saya ambil kadang-kadang tompok-tompokkan buah macam kepala. Buah macam kepala, buah macam lengan. Nak mandikan dia, basuhkan dulu. Buang darah-darah dia. Ganti ya. Lepas mandi, ganti ke tayamum lagi. Bahagian-bahagian yang hancur dia tak mungkin tak kena air dia. Itu saja. Jelas kan? Jelas kan? Okey. Ada mayat yang apa ni, yang pondan macam ni, yang tukar jantina. Ini maksud saya ni. Agak ni. Agak masalah. Macam mana mayat pondan yang berlaku itu? Nama apa? Nama Asraf, Muhammad Asraf. Tapi ditukar kepada Fadilah lah. Yang meninggal. Bukan nama meninggal. Dia tukar semua jantina.
untuk menjaga keaiban apabila dia tukar pada jantina dia pergi pada perempuan untuk menjaga keaiban bagi masyarakat muslimah atau perempuan, kena orang perempuan juga mandi. Walaupun dia asal laki-laki, tapi hukum dasarnya kalau dia laki-laki, orang laki kena mandi. Hukum dasar dia begitu. Kalau dia perempuan, orang perempuan kena mandi. Tapi nak menjaga maslahat tadi, menjaga maslahat tadi, maka dia laki-laki tapi dah dibuka jantina. Banyak dia buat tu. Tapi bagilah orang perempuan mandi dia. Okey. Ada lagi? Sudahlah. Ada fungsi dia. Maya tinggal di sini. Batu nak hantar ke kampung. Okey. Okey. Maya nak balik kampung. Sebenarnya kita bukan tak faham. Kita ambil yang asal saja. Tanah kubur, jodoh pertemuan, ajal maut. Kita cakap saja tangan Tuhan. Oleh orang tanya kita, itu tangan Tuhan lah, itu kerja Tuhan lah. Sebab apa? Bila mati saja. Dah nak balik tengok ni. Kalau kita mengikut hukum dasar tu, memindahkan mayat daripada tempat mati dia, itu biar. Apa kalau mati mereka nak balik? Tak boleh balik, tak jauh. Di situ tempat mati ni, maknanya itu dia. Itu tanah kubur dia. Di negeri itulah tanah kubur dia. Jelas. Kalau boleh kalau bayar balik, kalau balik juga tak apa. Bawa balik. Tapi dia lah perbelanjaan dia 1,000 lebih. Okey. Wallahu a'lam. Itu dulu untuk sesi saya yang terborengkan pada hari ini. InsyaAllah baik. Tuan terborengkan saya harap di kalangan hadirin-hadirat muslimin-muslimat dapat manfaat dia dan dapat kalau ada lagi permasalahan-permasalahan, ada lagi yang menimbulkan rasa tak puas hati, boleh berjumpa dengan saya ataupun terus bercakap menghubungi saya melalui nombor telefon 019 254 1579 019 254 1579. Okey. Dengan itu saya sudah itu dengan aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Setakat tadi apa yang diterangkan tentang mandi? Cara mandi dah, alat mandi dah, dari segi hukum dah. Contohnya penggunaan kapur barus. Contohnya lah, kalau ada disebut tak hukum dari segi hukum ataupun fungsi dia. Kalau macam tu saya ikut cara saya lah. Okey. Peralatan mandi jenazah. Okey. Bila kita nak mandi jenazah, yang pertama pastikan ada peralatan. Ada peralatan untuk mandi jenazah. Kalau mandi jenazah betul, jenazah tu ada lah. Kalau tidak, apa yang kita nak mandi kan? Kalau kita nak menunggu jenazah betul, orang mati betul, jenazah tu memang kena ada lah. Kalau tak ada, tak boleh nak urus. Apa yang kita nak urus kalau tak ada jenazah kan? Jadi yang untuk sesi praktikal ni kita adalah model kan? Ada kan? Tak ada lagi? Belum ada lagi. Tak apalah, cuek-cuek lah sebelah tu. Kalau tak ada pun ada lah sekejap. Tak apalah tu. Mati praktikal ni.
Okey, yang pertama air. Kita nak mandi jenazah, bila disebut mandi, artinya mandi itu mandi dengan air. Tak kisahlah kes tayamum tu. Ambil yang biasa-biasa. Bila kita sebut berwuduk, nak sebut mandi janabah, mandi junub, sudah semestinya air lah kan. Jadi air itulah yang diperlukan untuk memandikan jenazah. Wajib kena ada air. Air yang macam mana? Air mutlak. Bukan air mutanajis, bukan air musta'mal apa. Sebab memandikan jenazah artinya meratakan air ke seluruh tubuh badan mayat atau jenazah. Itu maksud. Okay. Puasa apa arti puasa? Menahan diri daripada makan minum dan perkara-perkara yang daripada terlibatnya hingga sampai tu bukan puasa. Itu masuk puasa. Setiap ibadat tu ada pengertiannya. Jadi bagi mandi jenazah, maksud memandikan jenazah ialah meratakan air ke seluruh tubuh badan mayat dengan terlebih dahulu dihilangkan segala najis atau kotoran yang ada pada tubuh badan mayat. Dia kurang lebihnya, kalau nak lebih mudah faham, ialah sama dengan maksud ataupun pengertian mandi mengangkat adah tu lah, mandi junub. Sama ni. Maksudnya lebih kurang gitulah. Kan kita mandi wajib kan? Dan kita menyucikan tubuh badan kita kan terlebih dahulu. Menyucikan badan terlebih dahulu, bila dah suci apa semua, barulah niat mengangkat hadas kan? Tak begitu kan? Kalau tak begitu, kita tak pernah mandi wajib. Tak pernah mandi wajib, kira bukanlah maksum, tapi dia tak pernah tu lah kan? Faham lah, aku tak faham lah. Okey? Itulah maksud. Dia punya pengertian ataupun maksud tuan dengan maksud pengertian mandi wajib. Meratakan air setelah kita bersihkan tubuh badan kita. Artinya kita nak mandi mayat, proses pertamanya ialah menyucikan seluruh tubuh badan mayat. Selepas suci apa semua, ratakan air, asal dah mandi. Itu asal. Faham tak? Itu asal. Belum bicara lagi tentang cara mandi tak. Kalau nak bicara cara mandi tu banyak lah pula. Itu asal basic. Basic ataupun asal tu artinya paling apa? Paling mudah, paling komen lah untuk nak sahnya mandi mayat. Ibarat beginilah, kita semayang kan. Semayang ni dia banyak perkataan, banyak perbuatan yang sunat dan rukun. Rukun tu artinya yang wajib. Sunat lebih banyak daripada rukun saya rasa. Termasuk sunat hayah kan. Lebih banyak daripada rukun. Kalau tak tanya bila nanti berapa ada. Tapi yang pasti rukunnya 13 ya. Kan? Buat rukun semua, asahlah semayang. Jadi yang mengesahkan semayang ialah rukun tu. Rukun ni artinya perkara yang wajib lah. Jadi sama juga dengan mandi mayat ni. Yang menjadi rukun ataupun sahnya mandi mayat itu ialah gata air seluruh tubuh badan mayat, asahlah mandi tu. Dengan bincang lagi yang aksesori tu, yang sunat-sunat tu. Kalau semayang sunat dia apa? Baca tasbih masa rukuk, baca 3 kali. Baca tasbih semasa sujud, baca 3 kali. Angkat tangan semasa setiap kali perpindah apa semua tu masuk perkara-perkara yang sunat. Jadi kalau kita nak bincangkan perkara-perkara yang sunat semasa memandikan jenazah, banyak lah. Banyak. Niat sunat. Mandi dengan cara 3 kali, 5 kali, 7 kali sunat. Jadi asasnya ialah meratakan. Itu kita bincang nanti. Okey, boleh ya? Air mutlak iaitu air suci dan menyucikan. Selain daripada selepas daripada itu sunat juga kita menggunakan air campuran campur baru selepas memandikan dengan air mutlak. Sunat. Kena faham Kena beza di antara yang sunat dan yang wajib. Kalau tak tahu nak beza, jawabnya tak boleh buat keputusan. Kalau tak tahu beza, jawab dia tak boleh buat keputusan. Kalau semayang tak iman tak baca kunut, kita tak tahu apa hukum kunut, jawab dia tak boleh buat keputusan. Tak boleh buat keputusan. Kalau tak tahu apa hukum kunut. Biasa semayang subuh baca kunut kan. Tiba-tiba tu iman tinggal baca kunut. Kita pun macam mana? Nak ikut ke tak ada ikut? Boleh ikut lah.
Imam pula tak sujud sawi pula. Macam mana? Dah tak baca buku sujud sawi pun tak. Patah semayang ni kan. Kalau kita tak tahu hukum asal. Bila kita tahu hukum asal, kita boleh buat keputusan. Hukumnya sunat sahaja. Okey, boleh? Okey. Ada soalan tentang air? Sekarang ni air mutlak dia ambil daripada air pahit lah. Air pahit sambung dengan wayar getah tu, itulah air mutlaknya. Kalau masih nak gunakan kaedah lama, air mutlak tu nak sediakan dalam baldi, besen ataupun bekas, boleh, tak ada masalah. Pulang pada kita. Tapi cara dah mudah lah. Tu ambil daripada pahit, sama wayar getah, itulah air mutlaknya. Kita gunakan daripada mula sehingga akhir mandi, air mutlak tu lah. Mula daripada proses menyucikan badan mayat, termasuk istinja apa semua, sehinggalah air itulah juga digunakan untuk memandikan sehingga selesai proses mandi. Air mutlak. Air suci dan menyuci. Okey, boleh? Okey, ada soalan? Ya? Mengomongkan? Mengomong tak apa, jangan suruh dia ngomong sudah. Kalau suruh banyak ngomong, kalau saya jadi banyak, saya sembuhkan muka dia tu. Terima kasih ya. Air minum. Air mandi macam apa? Okey, ada soalan lagi tentang air. Itu termasuk dalam proses memandikan mayat lah. Maksudnya, itu yang nak dengar tu. Berapa banyak air yang kita nak guna untuk mandikan satu mayat? Berapa banyak air? 2 kolam, 3 baldi ke, 9 jenis air ke, mandi sembilan kan? Kalau air itu dalam baldi, 3 baldi. Kalau 3 besen nak sebut apa? 3 besen lah takkan baldi sebab bekas tu besen kan. Dulu orang lama dulu dia guna tempayan. Contohlah air itu diisi dalam 3 tempayan. 3 tempayan habis air digunakan untuk mandi mayat. Dia sebut 3 tempayan lah. Pasal air itu di dalam tempayan tak kena sebut 3 baldi kan. Betul tak? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan